Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dua video yang lepas, kita telah pun membincangkan tentang langkah paling awal yang saya sarankan dalam proses Baitul Muslim kita ke arah perkahwinan yang kita idamkan. Yang pertama, cari diri kita sendiri dulu, sehingga kita jumpa apakah values yang kita pegang, apakah cita-cita kehidupan, apakah misi kehidupan dan sebagainya. Kemudian video yang kedua, saya cadangkan untuk dengan itu kita berbincang dengan syuyukh, dengan asatizah dan sebagainya yang kita yakini untuk nampak insights, nampak wisdom, nampak hikmah, nampak perkara-perkara yang mungkin lebih teknikal yang kita tak perasan pun sebelum ni, yang akan guide kita. Oh, macam tu aku kena target kahwin macam ni lah, macam tu aku kena target kerjaya macam ni lah, macam tu aku kena cari orang yang macam ni lah dan sebagainya. Now, bila dah selesai dua perkara tersebut, apa nak buat lepas tu? InsyaAllah kita dah lebih dekat dengan mencari pasangan tersebut. Kita dah tahu apa nak dicari. By bila kita nak cari? Bila kita dah ada sasaran, contohnya macam saya cerita dalam video yang lepas, 23 tahun ke, 25 tahun ke, berapa pun yang anda decide yang terbaik untuk anda, kita dah ada mungkin sense of urgency. Oh, aku kena prepare diri aku, sebab sebelum tu dah kena prepare, dan masa ni dah sepatutnya mencari dah ni. Contohnya macam mana nak cari? Sebelum kita kata nak cari, first kita kena set dulu apakah kriteria ataupun apakah minimum kriteria yang kita set sebagai kriteria calon yang kita nak cari. So penting untuk anda tahu apa kriterianya, jelas, dan tahu kenapa kriteria tu muncul, macam mana anda derive kriteria tu, dan dia akan berkait dengan benda yang kita dah bincang sebelum ni lah. Kalau kita dah tahu aku nak hidup macam ni, perkahwinan aku mesti macam ni, dan kalau begitulah kriteria tu muncul, kita tahu kenapa in the first place kita nak orang begitu. Dengan kejelasan tersebut, kita boleh tengok kriteria mana yang memang kita kata memang ini tak boleh kompromi, ataupun ini bolehlah kompromi kalau whatever circumstances, contohnya. Kenapa? Sebab kita tahu bagaimana kriteria tu datang. Itu penting sebab dalam perjalanan ini kadang-kadang kita macam nak cepat dan sebagainya. Contoh adakah kita boleh nego ataupun kita boleh kompromi dengan kriteria tersebut? Dia kena balik pada kenapa kriteria tu ada in the first place, dan adakah dia boleh dikompromi, relate balik dengan apa yang anda nak capai. So sebab tu ada benda yang memang pada saya dia akan bersifat tak mungkin boleh dikompromi, ada yang benda yang mungkin boleh kompromi mungkin, wallahu alam. Okay, so itu decision yang anda perlu buat. So seperti dalam video yang lepas, saya nak bawa lah satu anekdot, satu cerita diri saya sendiri. Satu ketika dulu, masa umur mungkin sekolah menengah ataupun awal universiti, bila saya tengok parent kehidupan dia dan sebagainya, ada benda-benda yang berlaku yang menyebabkan saya ada wawasan ini. Aku nanti masa umur tua macam ni pun aku nak masih aktif dan masih committed dengan usrah. Itu yang saya dapat daripada apa yang nampak daripada parent begitu. Saya tak faham pun apa yang dia buat dan usrah dan sebagainya. Nampaklah kawan-kawan datang dan semua kan. Tapi kata macam, wah, ni satu benda yang aku pun nak macam ni kan. So bila ada begitu dan bila masuk universiti dan saya dah start ada ambition untuk saya kena kahwin masa bila dan sebagainya. So lahirlah kriteria yang saya minta doa. Sejak second year tu memang dah ada doa-doa spesifik ciri-ciri yang saya minta Allah kurniakan calon yang sebegitu. Bukan orang tu, saya tak jumpa pun orang tu kan, tapi ciri-ciri tu yang saya minta. Now over the time, dalam masa di universiti pula, saya perasan ambition personal tu berkembang. Bukan hanya aku nak komit usrah lah masa umur 40 tahun, 50 tahun ni, tapi lebih daripada tu kan, aku nak boleh bawa usrah pula, aku nak boleh berdakwah macam ni pula dan sebagainya, kerana exposure ataupun pengalaman yang makin berkembang. Dan dengan itu tentunya dia akan mengesani calon yang saya nak pun, dia akan berkembang lah kriteria dia tu. Dan kat sini yang datangnya point yang awal dulu. Cari diri kita tu kalau lagi awal lagi bagus, supaya kita nampak dan calon ciri-ciri itu akan muncul lebih awal. So alhamdulillah saya, walaupun sebab kahwin terlambat tu pun sempatlah ciri-ciri tu berkembang until the end dapatlah kriteria yang masa saya kahwin itu. So kalau ditanya bila patut ada kriteria minimum ini, bila patut ada kriteria minimum ni, kalau tanya saya, seawal mungkin. Kenapa elok awal ada ni? Supaya untuk mengelakkan kita tersangkut dengan seseorang sebelum kita formulate kriteria minimum ni.
Kan maknanya dah terpaut hati, dah tertarik dan sebagainya dulu, biasanya dia lebih mencabar. Sebab hati ni bila dia dah tersangkut, logik tu boleh dikalahkan dengan hati. Kan maknanya kalau mak pun kata, tapi fikirlah abang, bukan abang suami dia lah, macam abang Long kan contohnya dengan anak kan, betul ke ni yang baik dan sebagainya. Macam kadang-kadang logik kita macam boleh terima, betul mak, saya nampak tak berminat, tapi mak, hati saya kan. So isu hati ni mencabar dan based on experience saya pernah lah di overseas dulu, bila dia dengan adik-adik yang of course dia kenal Islam after dia dah berkapal lama so bila dia nak buat decision macam, oh, this is not the best way forward, dia susah sebab hati ni berat sebenarnya bila once dah tersangkut dan sebagainya. So bila kita ada kriteria minimum, dia akan filter secara natural dan subconscious pada saya. Kalau kriteria tu sungguh lah, bukan kita just tulis atas kertas yang kita tak beriman dengan kriteria tu maknanya inilah yang aku nak dalam hidup dan inilah kriteria, dia akan filter tau, dia akan filter. Dan maksudnya kita jadi, walaupun rupawan, cantik apa semualah, mengidaman lah rupa apa semua tu pun, kalau kriteria tu dia tak meet, dia terfilter dengan sendirinya, kita tak tertarik. So kenapa benda ni penting? Sebab kita nak menjaga hati tu. So once kita dah terpaut dan sebagainya, dia dah nak dirawat dan sebagainya tu, lebih mencabar daripada kita memang bersih daripada terpaut apa semua tu, dan kita boleh cari, kita boleh set dan kita boleh mencari dengan lebih harmoni lah, lebih sejahtera Now, secara sedar atau tak, biasanya semua orang ada kriteria minimum dia somewhere. Cumanya kadang-kadang kriteria tu amat rendah sebab dia tak pernah ada ambition dalam hidup ni, dia tak pernah fikir dia nak capai apa, perkahwinan dia tu tak kisah pun apa, lantak lah dan sebagainya. So kriteria amat rendah Saya pernah tanya ramai junior-junior yang saya pernah tanya, kau ni ada tak kriteria minimum kat mana-mana yang macam bawah daripada tu tak tertarik dah, otomatik tak tertarik, walau fizikalnya memang menarik hati lah, memang inilah idaman apa semua tu, tapi sebab dia tak fit kriteria tu, dia automatically kan. Agak interesting Saya assume selama ni kalau orang Muslim, dia akan tak tertarik. Ini bukan tak tertarik macam tak acknowledge benda tu menarik ataupun menawan ataupun cantik bukan cakap itu. Maksudnya hati tu boleh terpaut dengan mengharapkan alangkah baiknya kalau dia jadi isteri kan. Saya selalu mengandaikan kalau orang Muslim ni dia akan ada bottom line Muslim yang dia consider. Saya assume begitulah Muslim kebanyakan Bila saya tanya agak interesting, rupanya ramai yang itu pun bukan, maknanya kalau bukan Muslim pun dia boleh tertarik Saya bukan nak kata betul salah tapi rupanya dia tak begitu maknanya dia tak ada dia tak pernah fikir pun rumah tangga dia nak macam mana, sebab akan berbeza sangat berkahwin dengan Muslim dengan yang bukan Muslim kalau kita gitu. Mungkin dia ada wishful thinking lah, harapnya aku boleh apa semua so biasalah lelaki yang tidak matang begitu Now so saya tanya lah, kalau macam ni korang punya bottom line kat mana dan kadang-kadang biasanya dia akan berhenti, kalau bukan Muslim pun tu dia masih mungkin tertarik, mungkin tersangkut juga. Ramai juga yang rupanya bila tarik bawah, dia punya tu ialah asalkan perempuan Maksudnya kalau lelaki tertarik kalau lelaki yang nampak macam tu kan, tak. Tapi saya terkejut juga sebenarnya, ada yang dia tanya macam, kalau lelaki tu cantik rupanya lelaki pun maknanya bottom line dia apa, manusia ke kan, asalkan bukan binatang ke kan. So na'udzubillah lah. So kat situ now bottom line kita ni macam saya cakap tadi kalau orang yang macam bottom line dia manusia je lah kan, maknanya bila tengok binatang tu dia tak tertarik lah, walaupun macam mana pun binatang tu kan. So itu nak maksudkan hakikatnya ada benda yang kita filter supaya kita tak macam secara tak sedar kita tak ada pun tertarik untuk bersama kehidupan dengan dia kahwin ke apa semua So atas itu mesti yang bukan sejentina kan. Kalau lelaki asalkan perempuan, atas itu mungkin mesti perempuan dan Muslim and so on So pada saya macam kalau yang tu pun saya concern juga, macam paling kurang saya rasa kalau Muslim kebanyakan ni, saya bukan cakap orang yang biasa dengan dakwah, dengan usrah sebenarnya, orang Muslim kebanyakan saya mengharapkan bottom line dia ialah asalkan kalau lelaki lah, asalkan perempuan yang solat 5 waktu, perempuan Muslim yang solat 5 waktu dan menjaga semua syariat yang basic lah,
menjaga solat lima waktu, tutup aurat dan sebagainya. Saya mengharapkan begitulah. Dan perempuan pun sama, lelaki yang solat lima waktu, yang puasa, yang tutup aurat dan sebagainya. Sebab bawah daripada itu, dia macam kita fikir bottom line Muslim untuk akhirat pun dia macam mana awak nak mengharapkan kalau suami pun tak solat, suami pun ataupun isteri pun tak solat dan sebagainya. So, rumah tangga awak tu awak bayang macam mana awak fikir syurga neraka tak ni? Macam saya susah nak terima benda tu. Tapi bila saya sembang rupanya itu pun tak bottom line. Dia macam Muslim yang tak solat pun dia masih boleh consider, bukan Muslim pun masih boleh consider dan sebagainya. Saya agak risaulah. Now, kita bukan nak cerita benda tu. Contoh yang saya bawa tadi ialah bagi orang yang ada wawasan dakwah ke dan sebagainya, bottom line dia sepatutnya lebih tinggi kan? Bottom line dia sepatutnya lebih tinggi sebab yang suitable dengan cita-cita dan misi tersebut. So sebab tu nak katanya dia bermula dengan 2 step yang sebelum ini. Kita dah ada, ini aku nak cari, hence minimum kriteria dia bagaimana. So again, set minimum kriteria seawal yang mungkin. Kalau belum fully develop pun, at least maknanya kalau awal-awal universiti ataupun hujung-hujung sekolah menengah, kalau kita dah start hati tu mula tertarik tu, once kita ada benda ni, kita dah tak tertarik pun dengan orang yang tak memenuhi kriteria tersebut secara natural. Benda ni hanya boleh jadi bila benda yang kita set tu betul-betul di hati lah. Sebab tu hati tu secara tak sedar difilter. Macam datanglah benda yang memang below that, kita tak tarik, walau physically amat tertarik pun, tapi kan, kalau kita ambil contoh yang tadi yang senang nak faham, tapi ni binatang, tapi ni lelaki kan, contoh tapi macam kalau set yang lebih tinggi, of course dia akan filter begitu jugalah. Dan saya dulu pun ada beberapa pengalaman yang begitu macam inilah, saya tak naklah cerita detail kan, macam adalah contoh-contoh orang yang datang dan sebagainya, tapi kata minta maaf sebab minimum kriteria saya di sini, sebab saya nak membina rumah tangga yang macam ni. So susah saya nak banggakan orang yang tak biasa dengan kehidupan yang macam ni untuk sama-sama dengan saya bina kehidupan yang macam ni, tanpa pendetailan. So begitu seawal mungkin, supaya insyaAllah hati kita tak tersangkut dengan orang yang below that minimum criteria, insyaAllah. So itu cadangan saya lah yang saya harap diconsider, sebab dia memudahkan, dia akan memudahkan kita dah tak tersangkut dengan orang yang tak memenuhi syarat dan sebagainya. Wallahu a'lam, harapnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.